cerita yang kita pernah kita bacakan. Okey, sekarang ni saya memang faham hari ini adalah mengenai inspirasi Bahtera Nami Nu. Okey, Bahtera. Okey, yang berkata ini Bahtera. Bahtera. Ya, Bahtera. So, ini adalah inspirasi Bahtera Nami Nu. Sebenarnya cerita ini adalah memang berkaitan bersama dengan agama Kristian dan juga agama Islam. Berkaitan besar kepada tu. Okey, tapi hari ini kita kan belajar, kita tak kira apakah agama, kita pun tak kira apakah membezakan di antara agama, tetapi sesebarang cerita yang berguna, yang berinspirasi, kita akan berkongsi sekali. Okey, sekarang ni marilah saya menunjukkan cerita yang yang senang untuk nak faham kepada kamu sebelum saya masuk ke keterangan dan perkongsian mengenai inspirasi Bahtera Nami Nu. Okey. Jadi sini saya nak berkongsi dengan satu cerita dulu. Okey, dari cerita biar saya jelaskan okey kepada kamu. Saya beringin kalian cuba cuba tahu dengan apakah cerita ini dan apakah kegunaan kepada kita semua. Okey, biar saya berkongsi dulu Okey, senang untuk fahamkan. Story of Noah and the flood. This is Noah. Okay. Yang ini adalah Noah. Namanya Noah. Okay? Noah was a good man who tried to do the right thing. Okay, Noah adalah seorang yang bagus dan dia adalah seorang yang contoh dan respect. Okay, memang respect kepada Tuhan dan semuanya. But in the time when Noah lived, he was the only man on earth who was doing the right thing. Tapi di antara kesemuanya, kamu perasan ni, selain Noah, Nami Nu lah namanya, nama beliau adalah Nami Nu. Okey, kita panggilkan Noah. Jadi Noah dia bagus dan berhormat kepada sesama lain dan juga hormat kepada Tuhan. Memang sayang kepada kesemuanya dia ada di alam sekitar ini. Tetapi selain itu, mana tahu rakyat lain pula okey merampas, bergaduh, okey mereka membuat banyak perbuatan yang tidak baik di antara sesama. Okey, mereka mencuri, mereka banyak jenis yang tidak ikut moral, tidak ikut kemanusiaan mereka buatkan. Jadi perbuatan ini memang sangat tidak kita terima. All the other people on earth were doing evil things and hurting each other. This made God very sad. So God said that perbuatan mereka sudah menjadikan Tuhan sangat marah sangat kepada perbuatan mereka semua. Oleh sebab itu, Tuhan dia ada satu planning. Dia planning lah. Apa yang dia plan? Dia ingin nak mencucikan. Maksudnya kan kita cuci sayur. Macam kita beli sayur dari pasar, kita akan memilihkan mana satu yang bagus, mana satu yang sudah kunyo, mana satu yang sudah tak baiknya kita akan buangkan kan. Jadi di sini Tuhan pun ingin nak membersihkan alam sekitar ini supaya rakyat-rakyat atau manusia yang menjaga diri sahaja, tidak berkongsi perbuatan yang tak baik, dia ingin dan buangkan manusia-manusia semacam ini. Jadi macam mana dia buat? Okey, dia merancangkan, Tuhan merancangkan satu
kejadian, iaitu biarkan hujan lebat sampai flooding, banjir dan rakyat semua ni akan tenggelam dan begitu sahaja. So di sini tetapi Tuhan pun rancangan ini pun tak sempurna. That he was going to send a flood to the earth that would destroy every living thing on earth because he was sorry he ever made them. But God decided to save Noah and his family. God told Oleh itu, Tuhan menghantarkan mesej kepada Noah. Dia hantarkan mesej, katakan, kamu perlulah membuat sebuah art. Art adalah bahtera. Okay? Dan kita senang faham adalah macam kapal laut lah. Kapal laut yang ada 3 tingkat supaya dia boleh memuatkan keluarga Noah dan juga binatang-binatang yang yang satu pair. Okay, maksudnya ada male and female. Okay. Jadi di sini menunjukkan bahtera ini adalah untuk menyelamatkan spesies yang perlu di alam sekitar ini. Tetapi adakah semua spesies boleh muatkan? Jadi selain Noah sekeluarga, setiap spesies 2 sahaja boleh dihantar ke dalam tu bahtera Nabi Nuh ini. Oleh sebab tu yang dua setiap spesies adalah mesti male dengan female. Okey, jantan dan betina. Macam seperti gajah, 2 gajah, satu mesti jantan, satu lagi perlulah betina. Kenapa semacam ini? Supaya spesies ini boleh bergenerasikan. Okey, jadi di sini sebelum hujan lebat, Tuhan sudah menghantarkan mesej kepada Nabi Nuh. Okey, Nabi Nuh mengikut arahan daripada Tuhan dan membinakan kapal laut ini, kita dipanggilkan bahtera. Dan semasa itu banyak juga orang lain, okey, bertisiskan dia. Bodohnya, kenapa kamu membinakan kapal besar ini? Tak gunalah, tengok cuaca sangat baik. Tak ada hujan pun, tapi dia langsung tidak peduli kerana arahan ini betul-betul diarahkan oleh Tuhan kepada beliau. Jadi dia tak ikut macam mana mereka apa antara pandangan orang lain. Dia mengajak ke ahli keluarga kesemuanya untuk membinakan bahtera ini. Okey, sebaik sahaja Noah to build a boat and fill it with 2 of every kind of animal and bird. Kamu nampak tak yang binatang-binatang itu ada binatang yang besar, okey, saiz besar, saiz kecil, walaupun siput pun juga dia diajarkan. Okey, so macam tikus, rabbit, semuanya diajarkan. Noah did just that, and then Noah and his whole family boarded the boat and waited for the flood to come. The rain fell hard for 40 days and 40 nights. Water covered the whole earth, and the boat floated safely on the surface. Water covered even the highest mountains on earth, but Noah and his family were saved. God remembered Noah and all the animals on the boat. God sent a Selepas 40 hari, Tuhan sudah nampak dia dah siap semuanya dibanjirkan.
manusia ada spesies-spesies yang tidak berguna untuk dunia ini sudah dihapuskan. Okey, di sini macam mana? Dan Tuhan bertiup. Okey, bertiup dan juga tu awan-awan kelabu yang membawakan hujan itu pun dah ditiup jauh-jauh daripada sini. Sore itu mulai the wind to blow across the earth, and the flood began to go away. After 5 months, the boat came to rest on a mountaintop. A few months later, the other mountains could be seen. 40 days later, Noah opened a window and released a raven. The bird flew back and forth until the flood had dried up. He also sent a dove out to see if it could find dry ground, but the dove couldn't find a place to land because there was still water on the ground. So the dove returned to the boat. Oh, hello again. After another 7 days, Noah sent the dove out again. This time, it came back with an olive leaf. Oh, bingo. So Noah knew that the floodwaters were almost gone. A week later, he sent the dove out again, and it didn't come back. So many months after the flood began, Noah opened the covering of the boat and saw that the ground was dry. He waited 2 more months, and at last, the earth was dry. Then God said to Noah, "Leave the boat, all of you. Release the animals so they can be fruitful and multiply throughout the earth." Okay. So Noah, his family, and all the animals finally left the boat. Noah built an altar to the Lord to make a sacrifice to God. God was pleased with Noah's offering and said to himself that he would never again destroy every living thing on earth. God blessed Noah and his sons and promised them that he... adalah cerita yang senang untuk fahami ya. Okey. Jadi sekarang ni marilah kita balik kepada slide saya yang disiap sediakan. Okey. Selepas kita mendapatkan cerita yang disebutkan dan ditunjukkan kepada kalian, okey, di sini apa yang kita dapatkan inspirasi daripada cerita yang singkat dan senang untuk memahami. Okey, iaitu, jadi apakah sebenarnya pengajaran yang kamu dapat daripada cerita Bahtera Nabi Nuh? Okey, maksudnya, Bahtera Nabi Nuh ini sudah dibuatkan. Binatang-binatang pun dah diajarkan. Jadi di situ, apakah pengajaran kita dapat? Okey, kamu boleh juga berkongsikan pendapat kamu, inspirasi kamu dalam chat room ini. Kamu boleh tuliskan. Kalau kamu berasa malulah nak cakap ni, okey, tidak apa, kamu boleh catatkan di chat room. Okey, di chat room kamu pun boleh meluahkan perasaan kamu. Apa yang kamu dapatkan? Apakah pengajaran kamu yang kamu boleh dapatkan dari cerita yang saya tunjukkan tadi? Okey. Jadi di sini biar saya membawakan kalian, kalau kalian tidak tahu bagaimana meluahkan meluahkan inspirasi selepas cerita ini, biar saya membawakan kamu untuk mendalamkan dengan cerita-cerita ini. Maksudnya, all the story we learn, we have to know what is the behind message. Yang penting apakah message, apakah inspirasi setiap sesuatu, setiap cerita, setiap pengajaran, setiap pengalaman, setiap bahan orang, manusia, binatang, kejadian, pengalaman, juga kita boleh dapatkan pengajaran dan mesej-mesej yang tersebut itu. Kerana ini adalah semula jadi. Dan kejadian semula jadi kita boleh mengatakan iaitu adalah tau.
kerana tahu di dalam keseharian kita. Okey, tahu di seharian kita. Oleh sebab itu, perkara-perkara kerja kecil seperti kamu menyapu sampah, menyapu lantai. Menyapu lantai pun ada tahu. Jadi semua ini adalah tahu juga. Tapi kalau kita dapat mendalamkan, dapatkan mesej itu, kita pun dapatkan pengajaran setiap untuk kita lebih peluang untuk cultivation. Okay. So yang pertama, apakah pengajaran pertama untuk saya daripada cerita tersebut? Okay, janganlah tertinggal jadual pelepasan. Okay, mana tahu kerana sewaktu Nabi Nuh membinakan bahtera itu, kan banyak orang mereka kissing, mereka berlawak-lawak kepada tu bahtera, kepada Nabi itu. Mereka katakan dia bodoh lah, okey, mereka mengusik dia lah, mereka cuba ketawa kepada Nabi Nuh lah, dan banyak-banyak orang mereka cakap yang tak bagus kepada Nabi Nuh. Tapi dia langsung tidak peduli kerana beliau percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada ketuhanan. Okey, di sini dia Tuhan pun dah beritahu mesej kepada beliau, katakan saya akan ada hujan lebat dan banjir. Jadi di sewaktu ini, dari berapa lama kamu mesti siapkan bahtera ini dan mengajarkan semua spesies-spesies di dunia ini sebelum, sebelum bila? Di sini bila kita di Tau Society, kan pun kita banyak ada diingatkan, sekarang ni adalah white era, kan, betul, kita di white era. Jadi di sewaktu white era ini, kita pun perlu menghadapi apakah hadapi yang banyak-banyak jeris untuk menarikkan hati kita buat sesuatu yang baik atau buat sesuatu yang tidak baik. Jadi banyak peluang. Tapi di sini di Tau Community kita selalu mengingatkan kita jangan tertinggal kerana ini adalah waktu yang sebenarnya kita mencari apa yang benar. Apa yang benar kita perlu carikan, dan kita perlu betul-betul menjalankan tugas kita setiap seorang. Tapi bukan kita secara selfish. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri sahaja, kerana di setiap Saint and Strangers dengan Buddha, mereka ada satu matlamat adalah untuk menolong orang lain supaya setiap alam kemanusiaan semuanya dapat diselamatkan. So jadi sebenarnya hari macam hari ini kan COVID-19 berturut dengan seluruh Malaysia dan juga katakan seluruh dunia. Adakah COVID-19 seperti dengan banjir dengan hujan lebat ini? Ya, ada persamaan. Kerana sesiapa dapatkan virus ini akan membawa maut. Maksudnya kematian akan berlaku. Dan bila kematian berlaku, di semacamlah ni Tuhan membawakan banjir untuk mencuci dan memilihkan sesiapa yang sepatutnya meninggal di dunia ini untuk membawakan kebaikan kepada dunia ini. Jadi sebenarnya kita dalam situasi
hari ini memanglah ada persamaan untuk saya. Jadi adakah kita terhad? Okey, kita sekarang ni semuanya kita terhad, kita perlulah tinggal di rumah. Tidak galakkan keluar dari rumah. Kerana kita berpeluang keluar dari rumah, maksudnya kita berpeluang untuk dapatkan virus kan. Jadi di sini, okey, setiap orang perlulah tinggal di rumah. Stay at home. Kita perlulah stay at home. Jadi stay at home, kita biar begitu sahaja? Tidak. Stay at home, kita masih boleh menggunakan teknologi yang hari ini menerimakan mesej apa yang sepatutnya untuk meningkatkan kerohanian kita sendiri. Kerana meningkatkan kerohanian, kemunian kita sendiri, ini adalah berpeluangkan untuk kita, sesiapa yang beriman boleh mengelakkan situasi kritikal yang pada hari ini. Okey, jadi sini kita ada peluang ini. Setiap orang, setiap town member, sister, brother, sister, kamu diajarkan dari introducer dengan guarantor. Bermaksudnya hari ini kita ada peluang untuk berada di bahtera white era ini. Jadi kita sekarang ni, sesiapa yang sudah menerima tahu, maksudnya kamu sudah ada tiket untuk menaik ke kapal laut ini. Kapal laut ini dipanggilkan white era, bahtera white era. Jadi di situ kalau kita nak away from the disaster, okey, menjauhi dengan kesusahan, kita perlulah naik ke kapal ini. Jangan tunggu anak saya besar, tunggu anak saya habis belajar, tunggu saya tua dulu, tunggu nanti saya dapat career saya stable dulu, tunggu. Tapi mana tahu bila kamu banyak tunggu, banyak masa kita sudah lepaskan. Okey, jadi di sini sebenarnya kalau kita mengendalikan diri sendiri, sebenarnya kita boleh menjaga apakah yang sebenarnya untuk meneruskan dengan life kita kerja, tapi masih kita boleh berada di bahtera tersebut. Okey, sesiapa termasuk saya pun perlu kerja. Saya pun perlu mencari rezeki. Tapi saya masih perlu berhayat untuk menjalankan kerja ketuhanan. Okey, itulah kita berpeluang untuk berlepas daripada disaster. Oleh sebab itu, dari pengajaran yang pertama, jangan kita tertinggal jadual pelepasan ini. Bila kapal sudah berjalan, kita tak mungkin nak slow. Tunggu. Tak dapat tunggu. Masa pun tidak akan bertunggu. Okey, kedua, ingat kita sekarang ni seolah-olahnya kita sudah menerima tahu, maksudnya kita sudah berada di kapal yang sama ini. Jadi sesama lain bertolong adalah diperlukan. Kalau seseorang bermasalah, kita pun sebuah kapal akan bermasalah juga. Jadi bagaimanapun kita ingat kita berada di kapal bahtera yang sama. Kita perlulah bersama tolong dan mengingatkan sesama lain dan membimbingkan, membawa dan mengajak mereka bagaimana menjalankan tugas kita sendiri di kapal ini. Okey. Jadi yang ketiga, bagaimanapun persediaan adalah perlu sebelum hujan lebat berlaku. Jadilah tidak perlulah kita bertunggu-tunggu. Tunggu hujan lebat, kita tidak cukup masa untuk membinakan bahtera tersebut. Oleh sebab itu, peluang keemasan adalah
adalah bersedia untuk orang yang memang bersedia. Okey, persediaan semuanya bukan untuk tunggu nanti. Bila hujan lebat, berapa lama kita kena gunakan buat persediaan? Alah, tak cukup masa. Okey, itulah kita perlulah buat persediaan. Jangan tunggu ini dan tunggu itu. Tak kiranya kamu cepat atau lambat. Okey, tapi persediaan perlu. Misalnya, seperti apa speaker Yong katakan, boleh kamu adakan satu topik? Boleh tak? Boleh, kerana saya dah buatkan persediaan sebelum itu. Oleh sebab itu, bolehlah saya janji. Kalau saya tak buat persediaan itu, susahlah saya. Saya akan gunakan masa yang panjang mencarikan bahan-bahan untuk berkongsi kepada kamu. Nanti itulah susah, terganggulah juga dengan aktiviti seharian saya juga. Okey, jadi persediaan adalah diperlukan. Keempat adalah kita perlulah selalu menjaga kesihatan kamu juga. Kerana kalau kita ingin menjalankan tugas ketuhanan, walaupun tugas peribadi pun, tubuh yang sihat, tubuh yang kuat diperlukan. Kalau kita sini sakit, sana sakit, lutut sakit, kaki sakit, badan sakit, macam kita boleh menjalankan tugas. Macam mana kita boleh menjagakan keluarga kita? Macam mana kita membimbingkan generasi kita? Tak dapat. Okey, kerana usia kita akan meningkat sehari demi hari. Oleh sebab itu, kita perlulah sentiasa menjaga kesihatan di segi makanan, daur, aktiviti, exercise, briefing dan juga selalunya berceria. Itulah sahaja barulah kita boleh pastikan tubuh badan kita sihat untuk menjalankan tugas ketuhanan dan juga tugas peribadi keluarga kamu juga. So, inilah sekalian. Jangan, kita perlulah berwaspada apa yang kita makan yang hadir ini. Jadi, kita perlu buat baik. Sahaja Tuhan nampak you. You orang baik ya. Okey, saya akan tinggalkan kamu. Saya tidak akan membawa maut kepada kamu. Okey, macam itu. Kalau tidak buat apa-apa, tak bersedia apa-apa, cikgu pun tak nak panggilkan nama kamu. Betul tak? Jadi kita sebenarnya tapi sewaktu menjalankan tugas, banyaklah juga kita perlulah berfokus pada tugas kita sendiri. Usahlah kita peduli pandangan orang lain ataupun kritikal daripada seseorang. Kalau sebagai ibu, kita menjalankan tugas ibu. Kalau kamu adalah seorang bini, kamu kena jalankan tugas bini sebaik sahaja. Kalau kamu sebagai seorang tahu member, kita menghadirikan kelas yang siap sedia untuk kita. Kita menjalankan tugas mengikut masa, mengikut dengan peranan yang kita ditentukan. Okey, kerana sebenarnya kita seorang banyak peranan yang kita mainkan satu hari ataupun 1 minit pun juga. Kerana satu keluarga, misalnya kamu di rumah tangga kamu, ada husband, ada anak-anak, ada lagi mother-in-law or father-in-law, apa-apa dia, kamu perlu memainkan peranan sebagai ibu, bini, sebagai isteri, sebagai anak mertua. Kita berbagai peranan. Adakah satu peranan tahu member akan menggangguan kamu? Tak, kerana ini adalah kepentingan dalam soul. Maksudnya pendalam kamu. Kalau kita bersibuk-sibuk apakah tugas-tugas peranan itu, kita tidak seimbang juga. Jadi
kerja tugas pertuhanan ini adalah satu guideline untuk kita bagaimana untuk berseimbangkan. Bukan di segi makanan sahaja, tetapi di segi mental. Di segi mental juga perlulah kita meningkatkan, menjaga baik-baik. Oleh sebab itu, bukan sahaja makanan, tapi di secara mental pun kita perlu berseimbangkan. Kalau tidak, ini masalah. Itu problem. Macam mana kita meneruskan peranan kita setiap hari. Oleh sebab itu, baru saja seimbang, baru kita boleh bekerja. Tapi bila sampai perlulah kita exercise, kita perlukan. Kan sekarang kita semuanya stay at home. Kita kurangkan pergi shopping. Kalau boleh, kita luahkan sikit masa. Kita boleh jalankan aktiviti exercise dan juga membacakan buku-buku daripada telefon bimbit sahaja, daripada televisyen sahaja. Jadi di sini kita perlulah mewaspada kepada cara kamu menggunakan masa. Okay, so apakah pengajaran dan inspirasi yang seterusnya boleh saya dapatkan? Oh ya, build your future at the high place. Setinggi kamu berada, sejauh kamu berinspirasi. Okay, maksudnya dari sebanyak tinggi kamu berdiri, pandangan kamu akan jauh. Okay, jadi di setinggi kamu berdiri dan sahaja kamu boleh nampakkan future. Okay, jadi build your future on your high place. Bukan saja arti hari ini, esok atau minggu depan sahaja. Tapi apakah maksudnya future? Pandangan yang jauh. Maksudnya bukan di atas sekarang dan peranan kamu sekarang ini juga. Tapi ingat, apa yang kita buat hari ini, kita akan menjemakan generasi kita yang akan datang juga. Okay, jadi setiap peranan, setiap perbuatan, setiap pemikiran, setiap kerohanian akan juga kita menyebabkan future diri dan juga generasi kamu. Kalau memang kita ingin nak berseimbangkan, dari hari inilah kita betul membetulkan. Okay. So, di sini, okay, ketujuh. Memanglah susah untuk satu orang individu untuk menjalankan setiap kerja. Walaupun satu keluarga, couple, pasangan pun sangat penting juga. Oleh sebab itu, hari ini kita perlulah dan akan menghadapi banyak bentangan juga. Oleh sebab itu, janganlah kamu berseorangan. Ingat, kamu bukan seorang. Kita boleh menjalankan tugas secara teamwork. Hanya teamwork, hanya team. Setiap orang ada tugas masing-masing. Dan masing-masing kita bergabung sekali, itulah adalah satu kekuatan. Jadi, sesama sahaja kita bersama baru saja dapat memikul bentangan. Elakkan perseorangan. Jadi di sekarang ni tahu komuniti kita banyak peluang ini untuk meningkatkan kualiti untuk berseterus dia. Tapi seorang tenaga memang kurang. Kalau kita bersekelompok bersama lain, seperti Speaker Yong, Sister U, ada sesiapa brother, sister, speaker menolong kita, itulah kita dalam satu kumpulan, satu kelompok dan bersama-sama kita bertolong sesama lain untuk menghadapi bentangan. Okay, so ini adalah kita perlu
bersama. Okey. Yang ke-8. Harimau dan siput juga ada di bahtera itu. Harimau kita tahu. Okey, binatang yang boleh berlari dengan secepat yang cepat punya dalam alam binatang. Okey, mana kita pun tahu siput tidak dapat berlari. Tidak dapat berlari dengan cepat, tapi dia juga membawakan badan secepatnya. Okey, tak cepat sangatlah. Okey. Mengikut keupayaan dia untuk sampai di bahtera itu. Mungkin berguna masa. Mungkin harimau sekejap masa saja boleh sampai destinasi. Mana tahu siput perlu menggunakan masa yang berganda-ganda baru saja dapat sampai ke tujuan. Tapi bagaimanapun, kalau sesiapa ada persediaan, okey, ataupun mereka mulaikan perjalanan ini mengawal sikit, bagaimanapun pun dapat sampai tujuan. Jadi, walaupun kamu ada seseorang yang bijak, yang belajar cara intelligent, okey, kamu boleh sampai ke destinasi atau tujuan itu dengan cepat. Tapi untuk mungkin orang macam ada brother sister kata, ayah saya sudah tua lah, saya ini tak tahu, itu tak tahu, saya kena belajar daripada yang paling basic sekali. Aduh, saya sangat lambat lah, tak payah buangkan masa kepada saya lah, tidaklah, usahlah. Okey, saya tak dapat cepat, kan dah tua, tak tahu baca, tak boleh faham. Okey, tidak apa. Kerana pengajaran ini memberitahu kita, walaupun kelajuan kamu cepat atau lambat, tapi ini bukan masalah utama. Yang pentingnya, adakah kamu benar-benar ingin sampai ke tujuan itu. Okey, kalau benar-benar kita awal menggunakan masa sikit memulai ke perjalanan itu pun akan sampai tujuan. Okey, di sini kelajuan bukan masalah yang utama. Tapi yang pentingnya, adakah kamu bersedia dan memulai. Yang itu penting. Yang kedua, janganlah kita stop. Okey, berhenti di tengah jalan itu. Kalau kamu memilih berhenti atau tidak bermula, pasti tidak akan sampai tujuan. Tapi kalau kita bermula dan tidak berhenti maksudnya walaupun kamu berjalan dengan lambat pun, okey, gunakan masa yang panjang pun, tetapi tidak berhenti, maksudnya masih boleh sampai ke tujuan. Dan bila sampai tujuan, maksudnya di atas bahtera Naminu itu, kan kita pun juga dapat menyelamatkan nyawa ataupun kita panggilkan spesies kita. Maksudnya, setiap manusia, kita bekerja kuat, kita nak cari rezeki pun sebab kerana keluarga hari ini, pun sebab dengan generasi kita semua. Tapi kalau kita berhenti pun tidak bermula, itulah bukan sahaja makanan. Okey, segi makanan, segi rezeki sahaja. Di segi mental, dengan kemunian pun langsung tidak akan sampai ke tujuan. Kalau tidak sampai ke tujuan, bagaimana kita seimbangkan? Okey. Jadi, yang seterusnya berkaitan dengan nombor 9, menenangkan kita sendiri sewaktu atau sesuatu berlaku
di atas kita atau kita perlu menghadapi. Jadi bagaimanapun kita perlu menenangkan diri. Tidak kancung, kancung. Saya takut. Macam mana? Ayo, how to do, what to do. Okay. Tak, kalau kita panik, kita pun tidak akan ada idea yang baik. Kalau boleh menenangkan diri, okay. Relaxkan. Okay, terimakan setiap apa yang dah berlaku dan kita baru saja dapat apa? Bila menenangkan diri, itu adalah berpeluang untuk kita balik ke asal yang sebenarnya. Dan sebenarnya ini boleh berconnect, berconnect dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita terima mesej daripada Tuhan? Bagaimana? Sebenarnya bila kamu boleh menenangkan diri sendiri dan memastikan yang first treasure itu ada cukup itu connection kepada Tuhan, dan pada hal itu kamu boleh menerima message daripada Tuhan. Saya tidak tahu untuk kamu sekalian pernah menggunakan cara seperti ini tidak. Tapi untuk saya, berterima kasih dan bersyukur. Selama ini dari awal-awal saya menerima tahu sampai hari ini sudah lebih daripada 20 tahun. Lebih daripada 20 tahun dan saya banyak-banyak ada pengalaman ini bagaimana saya berconnect dan menerimakan message. Bukan saja menerimakan message, saya pun juga boleh hantarkan message, berterima message dan menggunakan di harian saya juga. Jadi kalau kita nak tukarkan nasib, nak adakan nasib yang baik, nak kita ada future yang good future. Jadi kita perlulah tahu bagaimana menenang dan balik kepada kita yang benar, iaitu berkaitan dengan three treasure. Kalau boleh, lain kali kita boleh berbincangkan bagaimana dengan gunakan three treasure. Sangat berguna dan sangat you can see the result. You really can see the result if let's say you really follow the procedures. Dan selain itu, apa lagi kita perlu dari inspirasi dan aktiviti itu? Sebenarnya cerita tadi, selepas semuanya binatang-binatang dan juga keluarga Nabi Nuh berdarat, di situlah Tuhan pun adakan sebuah pelangi, rainbow. Dan pelangi muncul itu bermaksudnya kalau semua manusia dan spesies-spesies itu menjalankan tugas kita sepatutnya, dan Tuhan akan adakan pelangi dan tidak akan membawa sebarang pahala kepada kita. Jadi maksudnya pelangi sentiasa bersama kamu walaupun bertentangan di sewaktu kesusahan. Tuhan akan bersamping jikalau kamu orang yang beriman. Apakah maksud yang beriman? Are you really believe to? Are you really believe to the truth? Yourself is the truth. The truth is Tao, and Tao is the truth. Kalau kamu memang percaya, kamu memang menggunakan, kamu memang menjalankan, di sini pelangi bersentiasa bersama dengan kamu walaupun sebarang pertentangan kesusahan berlaku. Tapi di sini saya perlu mengingatkan kalian, tidak mungkin tak ada sebarang kesusahan. Di sehayat kita ada,
kita ada karma. Kan? Kita ada karma. Karma bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Karma bagaimana berjabur gaul bersama sesama lain. Karma kita di segi cara diet makanan. Karma di antara minda kita. Karma di antara dengan hati kita, perbuatan kita. Okey. Oleh sebab itu, setiap kesusahan yang kamu perlu menghadapi ataupun sebarang ketentangan kamu perlu menghadapi adalah dihasilkan mengikut karma kita sendiri. Jadi, dulu mungkin kalian tidak tahu, inilah hasil apa yang akan berlaku pada hari ini adalah hasil karma yang kita pernah ditanamkan. Tapi sekurang-kurangnya sekalian kita berpeluang masuk ke kelas, kita bercampur gaul dalam kelas, kita boleh terima dan tahu apakah itu karma. Dan hari ini, walaupun karma sudah ada, tapi yang pentingnya bagaimana kita menghadapi itu. How we facing what we earn and what we sow in the past life. So this is the important. No one is impossible. Nothing happen or no any problem on you. Okay, tidak mungkin, impossible. Kerana kita bukan satu hayat punya karma yang akan muncul dalam hayat ini, tapi karma yang beribu-ribu. Okay, sudah kita berkumpul sekali sahaja hari ini kita perlu menghadapi. Jadi perlulah kita belajar bagaimana menerima, menjunjungkan, menghadapkan dan menyelesaikan. Yang itulah penting. Bagaimana niat pemikiran yang baik. Oleh sebab itu, bagaimana kita boleh mengurangkan ataupun menghapuskan dengan kesusahan yang kita hadapi hari ini, termasuk sekarang ni COVID-19 berlaku. Macam mana kita memastikan kita boleh elakkan ataupun walaupun dia sudah berlaku di atas kamu, bagaimana kita mengurangkan kesusahan dan menghadapi semuanya adalah mengikut bagaimana kamu seimbangkan di segi rezeki, di segi kesihatan, fizikal lah, maksudnya fizikal, tapi dan juga mental. Isi kita yang penting juga. Maksudnya hari ini kita perlu Tuhan menolong atau bersamping dengan kita, tapi sesungguhnya kamu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah percaya kepada Tuhan. Okay? So, di sini adalah beberapa inspirasi daripada saya. Saya pun beringin tahu juga apakah inspirasi daripada kalian supaya cerita yang saya dikongsikan tidak bersia-sia sahaja. Ada sesiapa ataupun speaker yang boleh kita cuba membimbingkan kalian bagaimana, apakah inspirasi daripada kamu, apa yang saya tidak berkongsikan. Kamu boleh meluahkan suara ataupun menuliskan mesej di chat room, ataupun boleh berkongsi apa yang kamu dapatkan inspirasi daripada cerita Bahtera Naminu. So di sini ada tak speaker Yong? Kita gunakan masa sudah sampai lah. Jadi hari ini saya pun berkongsi mesej ini kepada kawan saya
dan maksudnya kamu sekalian, dan berharap juga mesej ini boleh terus berkongsi daripada kamu kepada rakanmu juga. Okey, berterima kasih kepada kalian memberi peluang untuk saya berkongsi tema ini dan sesungguhnya saya bersyukur kepada keesahan Tuhan Budi Master dan juga saya mengucapkan berterima kasih kepada Tau Master dan juga speaker, saudara-saudari semua sekalian memberi keperluan kepada saya untuk menyampaikan perkongsian saya hari ini. Kalau ada sebalankan kesilapan, saya ingin memohon ampun daripada semua budak-budak. Semoga sekalian sihat dan bahagia. Terima kasih